Okey, teori kuantum cahaya adalah 7.1 subtopik untuk bab 7 iaitu fizik kuantum. Kita tengok kat situ. Okey, yang pertama ni adalah awak untuk teori kuantum untuk teori kuantum cahaya ini select eja. Yang pertama ialah awak mesti tahu itu teori kuantum cahaya. Seterusnya awak akan berjumpa dengan ahli-ahli fizik dalam teori kuantum. Kemudian awak akan pergi kepada kuantum tenaga. Kemudian awak akan berjumpa perkataan istilah sifat kedualan. Okey. Kemudian awak akan pergi foton. Kemudian kita akan tengok beberapa contoh yang melibatkan tenaga foton dan juga kuasa. Okey. Okey, nota ni cikgu ada masuk dalam Google Classroom. Okey, awak boleh download dekat situ. Okey, apa-apa sekarang kita on kepada Google Classroom kerana Google Classroom dia punya interface adalah lebih teratur. Okey. Jadi mengapa awak kena belajar fizik kuantum? Kerana untuk mencipta sistem komputer yang awak guna handphone, awak akan jumpa perkataan ROM. Kau punya handphone tu berapa dia punya storage? Itu adalah ROM. Okay, read access memory. Okay, ataupun kau punya handphone berapa RAM kau? Kan? Oh, aku punya RAM handphone aku 6GB. Itu adalah RAM. Okay. So, itu adalah kelajuan pemprosesan yang bagaimana menggunakan fizik kuantum. Okey, seterusnya. Dalam kes ini ialah komputer itu dicipta dengan RAM, ROM, semua menggunakan basics iaitu dinamakan sebagai atom ataupun subatom, di mana atom dan subatom ini kita akan jumpa pada fizik kuantum. Okey. Sebelum ini tidak pernah berjumpa perkataan itu apa itu kuantum. Nanti kita akan jumpa apa itu kuantum. Okey, dan untuk teori kuantum cahaya awak akan tengok spektrum elektromagnet. Okey, apakah spektrum elektromagnet? Spektrum elektromagnet ini adalah di mana jenis-jenis gelombang disusun mengikut frekuensi dan juga panjang gelombang. Kalau awak perhatikan di sini, okey, untuk elektromagnet dia banyak jenis. Dia ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang merah, cahaya tampak, ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Ini semua adalah elektromagnet, gelombang elektromagnet, di mana disusun ikut frekuensi dan juga panjang gelombang. Okey, awak tengok kat sini. Contohnya frekuensi untuk radio dia adalah 10 kuasa 3 sampai adalah 10 kuasa negatif 1. Inilah frekuensi yang rendah. Apa maksud frekuensi? Frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Maksudnya kalau dia pergi balik satu ayunan. Jadi kalau dia buat dalam 1 saat tu dia buat 1 kali, frekuensinya adalah 1 Hz. Jadi kalau awak tengok di sini cahaya tampak 10 kuasa negatif 6 sampai 10 kuasa negatif. Dua punya frekuensi makin lama makin meningkat. Nampak? Nampak sinar gamma ini dekat sini frekuensi yang paling tinggi sekali. Dekat sini frekuensi yang paling rendah. Dia disusun ikut frekuensi. Dan bila hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang ataupun lambda, ia adalah berkadar songsang. Okey, ia adalah berkadar songsang. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalaulah gelombang radio ini frekuensinya rendah, panjang gelombang, apa maksud panjang gelombang? Jarak antara puncak ke puncak. Mana puncak? Ini puncak ke puncak. Dan ini dipanggil sebagai lambda. Okey, awak rujuk buku teks Ini semua dalam buku teks lambda. Jadi nampak lambdanya kat sini semakin tinggi. Jadi gelombang radio lambdanya adalah semakin tinggi. Berbanding dengan gamma, gamma ni dia punya lambdanya adalah paling rendah. Sebab bila frekuensi tinggi, lambdanya dia mesti rendah sebab hubungannya adalah berkadar songsang. Jadi hari ini kita akan fokus kepada cahaya tampak. Dalam cahaya tampak ada 7 color. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Kan? Michael Jackson kena halau balik India Utara. Jadi kat sini lagi ke atas, lambdanya semakin bertambah. Okey, jadi merah lambda yang paling besar. Lambda tu panjang gelombang, puncak ke puncak.
Ni macam ni. Ni lambda. Okey, puncak ke puncak. Okey, yang ini awak kena hafal. Radio, mikro, merah, inframerah, cahaya nampak antara ungu, sinar X dan sinar gamma. Okey. Okey. Yang pertama, okey, awak dah tahu dah. Sekarang kita fokus pada cahaya tampak iaitu cahaya yang awak nampak itu. Okey, dia kata semua objek akan memancarkan sinaran elektromagnet. Semua objek. Di mana frekuensi sinaran ini dia bergantung kepada suhu. Maksudnya semua objek, awak, cikgu, apa semua pun akan mengeluarkan sinaran elektromagnet. Okey. Jadi dan dia bergantung kepada suhu. Dan frekuensi yang sinaran elektromagnet itu bergantung kepada suhu. Objek yang bersuhu rendah atau sejuk akan memancarkan gelombang pada frekuensi rendah. Contohnya gelombang mikro. Contohnya awak dalam keadaan sejuk. Ini contohlah awak dalam sejuk sebab duduk dalam aircon. Contohnya ataupun objek itu berada dalam aircon. Dia akan memancarkan gelombang mikro. Okey. Ataupun gelombang radio sebab frekuensinya rendah. Okey. Kemudian kalau objek yang semakin tinggi suhunya, dia akan memancarkan gelombang elektromagnet yang frekuensi tinggi. Seperti apa? Seperti cahaya tampak. Yang awak nampak itu sebenarnya itu adalah frekuensi tinggi ataupun sinaran ultra ungu. Dia bergantung kepada suhu. Objek itu dia akan mengeluarkan. Okey. Nombor 1. Nombor 4. Jasad hitam adalah jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh kepadanya. Okey, kalau cikgu ni walaupun tak berapa hitam, walaupun cikgu adalah cyclist. Kalau semua sinaran elektromagnet ni cikgu boleh serap, jadi cikgu akan dikenali sebagai jasad hitam. Contohnya cahaya tampak tu elektromagnet, cikgu boleh serap. Itu dikenali sebagai jasad hitam. Okey. Dan jasad hitam juga akan memancarkan sinaran thermal yang bergantung pada suhunya dalam keadaan normal. Okey, dan dia boleh serap sinaran elektromagnet dan dia boleh pancar juga. Satu gelombang dipanggil sebagai sinaran thermal. Nanti kita akan tengok. Dia serap, kemudian dia akan mampar, dia akan pancar, dipanggil sebagai sinaran thermal. Okey, sinaran thermal. Sinaran yang dipancarkan berbentuk spektrum selanjar. Nanti kita tengok apa itu selanjar dan tidak dipengaruhi oleh permukaan jasad hitam. Maksudnya tak kisahlah bentuk silinder ke, kuboid ke, sfera ke. Dia juga memancarkan sinaran thermal. Okey. Okey. Contohnya kat sini. Okey. Apabila suhu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam ataupun black body radiator pada semua panjang gelombang. Macam ni. Okey. Jasad hitam ni, contohlah, Okey, contohlah ini. Okey, contoh ini jasad hitam. Jasad hitam, contoh cahaya tampak ni, bila dia jatuh pada jasad hitam ni, semua sinaran ini akan diserap. Sinaran elektromagnet dah serap. Kemudian, apabila suhu objek ni meningkat, dia yang menghasilkan sinaran. Sinaran itu dikenali sebagai sinaran thermal. Okey, sinaran thermal. Jadi, kalau awak perhatikan kat sini, okey, dekat sini ada 3 objek. Kita ada bintang biru, ini semua objek ni. Bintang biru suhunya adalah 7000 Kelvin. 7000 Kelvin. Ini Kelvin. Okey. Kita ada objek yang kedua, bintang putih seperti matahari. Suhunya adalah 5270 Kelvin. Okey, kemudian 4000 Kelvin. Bintang merah. Kita ada 3 planet kat sini, 3 objek yang suhunya berbeza-beza. Okey, awak tahu bahawa jasad hitam ini akan mengeluarkan sinaran thermal. Sinaran thermal ini diukur, dia dah, contoh ini maksudnya bintang biru. Ini bukan bintang biru, ini bintang merah. Suhunya kat ni contoh ini 4000 Kelvin. Okey. Pada suhu 4000 Kelvin ni, dia akan mengeluarkan sinaran thermal. Okey, dia akan keluar sinaran thermal. Dan macam mana sinaran thermal ini diukur? Dengan menggunakan keamatan sinaran. Jadi kalau awak perhatikan kat sini, ialah apa yang awak nampak kat sini. Okey. Keamatan maksimum dekat sini, ni maksimum. Ni keamatan maksimum untuk bintang biru. Kalau untuk matahari dekat sini, yang untuk bintang merah dekat sini.
Okey, apa yang awak nampak? Yang kita nampak di sini ialah apabila suhu meningkat, awak tengok sini. Kat sini 7000 Kelvin kan? Okey, ni 7000 Kelvin, sini 5270 Kelvin, dekat sini 4000 Kelvin. Yang merah ni. Okey. Okey, ini semua dia mengeluarkan sinaran thermal pada maksimum. Keamatan sinaran tu diukur tu dengan keamatan maksimum. Tetapi kita tengok panjang gelombang. Dekat sini lambda yang paling rendah sekali. Nampak ni? Dekat sini. Awak tengok sini panjang gelombang. Jadi kat sini panjang gelombang kat sini ni paling rendah. Kalau awak buat panjang gelombang yang paling rendah, dekat sini panjang gelombang yang sederhana, dekat sini panjang gelombang yang paling tinggi. Itulah dia. Jadi kita boleh membuat kesimpulan di sini ialah, pertama, semakin tinggi keamatan cahaya suatu jasad, semakin banyak tenaga cahaya terpancar padanya. Jadi contohnya kat sini, kalau objek tu 7000 Kelvin suhunya, dia lagi banyak mengeluarkan sinaran thermal. Okey. Contohnya yang tu, kalau pada suhu 4000, dia keluar sinaran thermal yang sangat rendah. Jadi awak tengok kat situ. Itulah dia. Sinaran thermal ni sebenarnya kita nak wujud berapa banyak sinaran thermal yang keluar daripada jasad hitam. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, inilah kesimpulan yang nanti kita akan tengok. Setiap lengkung pada ketiga jiri jasad hitam adalah lebih sempit pada sebelah kiri pada kawasan panjang gelombang yang pendek. Mana ni? Awak tengok kat sini, yang ni. Cikgu Lorik ni, nampak? Dekat sini, nampak sempit. Dekat sini, semua panjang gelombang dia pendek. Nampak ni? Ni. Ini dia punya lambda kat sini. Lambdanya adalah rendah. Sebab kosong kat sini. Kosong, kalau awak buat skala, 0, 1, 2, 3. Semua berlalu yang dekat-dekat kosong saja. Okey. Kemudian, pada suhu yang tinggi, jasad hitam akan memancarkan sinaran maksimum pada gelombang yang rendah. Cikgu dah ajar dah kat sini. 7000 Kelvin, dia punya lambda rendah. Okey, pada 5700 kat sini, dia punya lambdanya sederhana. Paling rendah sini yang cikgu buat warna hijau ni, kat sini hijau ni. Kat sini suhunya 4000 tapi lambda semakin tinggi. Okey, tu. Okay, boleh faham Sinaran keamatan akan jatuh ke nilai sifar apabila panjang gelombang semakin rendah. Pada suatu suhu yang tertentu, sinar objek, ini contoh ini sinar objek. Ini sinar jasad hitam. Jasad hitam ni, pada satu peringkat, dia tak akan mengeluarkan sinaran thermal. Pada satu peringkat, awak tengok kat sini. Jadi kat sini kau tengok. Pada suatu tertentu, dekat sini, sinaran thermal, tiada sinaran thermal. Tiada sinaran thermal. Dekat sini dia punya lambda yang paling tinggi. Sebab paling dah dekat paling tinggi kan. Itulah dia. Okey. Yang ini seterusnya. Inilah teori kuantum cahaya. Kalau awak tengok, ini menggunakan inframerah. Daripada sini awak tahu bahawa kalau contohnya merah. Merah ni, ni merah. Merah ni hampir suhunya 24 darjah Celsius. Jadi kalau merah itu kita tahu itu 24. Jadi lagi tinggi suhu, lagi banyak sinaran thermal yang keluar. Okey, jadi 24. Yang kuning ni, kalau awak tengok yang kuning ni, suhunya semakin rendah. Jadi sini dia punya temperature sini tinggi. Kat sini temperature-nya adalah sederhana. T ni temperature, okey. Daripada sini sebab semua objek akan mengeluarkan sinaran thermal. Jadi bergantung pada suhu. Jadi sebab itu awak nampak sinaran thermal tu berbeza-beza. Ada warna merah, ada warna kuning, ada hijau sebab sinaran thermal ini dia bergantung kepada suhu. Okey. Ini pun sama. Okey, nampak tengok. Okey, ini suhu yang berbeza. Kat sini temperature-nya tinggi. Okey, sini temperature-nya rendah. Jadi awak tengok, dia banyak mengeluarkan sinaran thermal. Sinaran thermal kat sini tinggi. Tinggi itu maksudnya dia banyak mengeluarkan sinaran thermal. Okey, yang sini sinaran thermalnya adalah rendah. Okey. Contohnya kat sini suhu tinggi. Suhu tinggi, lagi banyaklah objek itu mengeluarkan sinaran thermal. Okey. Okey, teori kuantum cahaya. Okey, jasad hitam.
Jasad hitam ini paling mudah ialah seolah-olah awak ada satu can ataupun tin kosong, tin minuman, awak tebuk lubang. Jasad hitam boleh disimulasikan dengan menggunakan barang sekeliling seperti tin minuman, okey, awak tebuk. Bila awak tebuk, apa akan jadi? Jadi cahaya ni awak tebuk ni, bila awak tebuk, cahaya tu masuk dan dia seolah-olah dia macam dipantulkan ke dalam ini. Jadi inilah konsep. Jadi jasad hitam, bila sinaran elektromagnet masuk kat dia, dia akan serap. Jadi dipantul. Jadi dia ini dikenali sebagai jasad hitam. Okey. Okey. Okey, yang inilah awak kena tahu. Okey, ini beberapa teori kuantum. Teori kuantum. Pertama dia kata, dalam objek yang panas, elektron akan bergerak secara pantas dan menghasilkan cahaya. Wow. Maksud kat sini, kalau objek ni panas, okey, dalam ni ada elektron. Elektron ini akan bergerak pantas. Kemudian elektron tu akan menghasilkan cahaya. Okey. Ini dia punya beberapa, okey. Satu. Nombor dua, semakin panas objek, semakin bertambah tenaga dataran elektron dan semakin banyak cahaya terpancar. Maksudnya kat sini, lagi tinggi suhu objek ni, elektron akan bergetar lebih banyak, bagi banyak sinaran akan keluar. Okey, itu nombor dua. Dan kalau mengikut teori klasik, dia cakap elektron akan bergetar pada frekuensi yang sama. Maksudnya, dekat yang lama punya kan cakap, walaupun suhu tu bertambah, jadi elektron tu bergetar pada frekuensi yang sama sahaja. Itu yang lama, teori yang klasik. Okey. Kemudian, tenaga cahaya boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas dan juga frekuensi yang juga tiada hadnya. Maksud kat sini, lagi kita panaskan, dia akan bergetar. Bila dia bergetar, dia makan cahaya. Cahaya tu akan lagi banyak. Yang lama, yang klasik. Panaskan lagi, elektron tu bergetar, lagi tinggi sinaran terma yang keluar. Maksudnya sinaran terma yang keluar tu infinity. Keluar. Tapi sebenarnya adakah itu betul? Okey, tengok. Namun jadi eksperimen sinaran jasad hitam dapat berbeza dengan teori klasik. Sebenarnya pada satu peringkat, sinaran termal yang keluar itu, dia akan, lepas dia keluar maksimum, dia akan turun. Okey. Jadi ini yang menyebabkan ahli-ahli fizik tertanya. Okey. Sebab macam ni. Cikgu cerita kat awak. Okey. Okey. Teori klasik. Teori klasik cakap, maksudnya keamatan cahaya ni, dia maksimum. Dia infinity. Lagi tinggi ke atas. Salah. Bila orang buat eksperimen jasad hitam, tak. Pada suatu peringkat, sinaran termal ini, dia akan lama-lama naik pun dia akan turun. Dia akan turun sampai kosong. Jadi dia tak dapat macam graf sini. Ini adalah teori fizik moden. Akan dapat naik, turun. Jadi sebab itulah beberapa ahli fizik akan tertanya-tanya, adakah betul dia kata keamatan sinaran termal ni sampai maksimum? Tak, dia akan maksimum kemudian dia akan turun. Okey. Jadi inilah pencetus idea teori kuantum. Okey, yang ini adalah untuk yang klasik. Okey, Isaac Newton, dia cakap apa? Dia kata cahaya itu terdiri daripada zarah. Okey, zarah. Zarah tu maksudnya apa? Zarah tu maksudnya dia bergerak, dia mempunyai momentum, okey, dan dia melalui pembiasan cahaya. Okey. Kemudian Thomas Young pun cakap, dia kata cahaya ini bersifat gelombang. Gelombang ni apa? Ciri-ciri gelombang. Dia mengalami apa? Pembelauan, interference, lagi apa? Pembiasan, lagi apa? Pantulan. Empat ciri ni kalau pemuli itu adalah ciri-ciri untuk gelombang. Jadi dia kata cahaya ni dia kata gelombang. Jadi gelombang ni dia contohnya dia mengalami pembelauan dan juga interference. Okey, awak dah belajar masa form 4 kan? Okey, ini interference. Okey. Kemudian John Dalton pun cakap apa? Dia kata semua benda ni terdiri daripada atom. Semua objek atom. Kemudian J.J. Thomas ni dia cakap elektron itu bercas negatif. Ini adalah semua teori klasik, ahli fizik klasik. Okey. Okey. Kemudian kan dia cakap, ini jasad hitam. Jasad hitam ni pada satu peringkat, dia akan mengeluarkan sinaran termal yang diukur melalui keamatan cahaya. Pada satu peringkat, dia akan maksimum, dia akan turun. Okey.
Jadi yang inilah ahli-ahli fizik yang cuba buat teori kuantum fizik moden. Max Planck. Max Planck dia kata bahawa tenaga yang dibawa oleh cahaya itu dalam bentuk diskrit. Apa itu diskrit? Diskrit ni maksudnya tenaga cahaya yang bawa tu dalam bentuk petak-petak macam ni. Petak-petak kecil ini. Ni maksudnya tenaga yang dibawa ini, tenaga cahaya tu kan membawa tenaga. Tenaga yang dibawa oleh cahaya itu dalam bentuk diskrit, satu. Dan dia bergantung kepada frekuensi getaran elektron. Itu sudah moden dah tu. Nampak? Dia kata tenaga yang dibawa oleh cahaya itu dalam bentuk diskrit, satu. Okey. Kemudian dia kata kat sini adalah Albert Einstein kata cahaya terdiri daripada foton. Okey, apa itu foton? Kita akan tengok nanti. Okey, foton itu apa? Okey, melalui teori foton Einstein. Okey, kita akan tengok nanti. Apa itu foton? Okey. Kemudian ada lagi Niels Bohr dia kata apa? Elektron ini akan membebaskan dan menyerap tenaga apabila dia beralih daripada satu orbit ke orbit yang lain. Contohnya kalau dia orbit, kalau awak belajar dalam chemistry, awak tahu kan? Awak belajar dia ada contoh ini nukleus, ini ada orbit, ini ada orbit. Kalau dia naik ke atas, dia akan serap tenaga. Naik ke atas lagi pergi apa? Petala kan? Petala naik ke atas dia akan serap. Naik ke atas. Bila dia turun, dia akan membebaskan energi. Ini oleh Niels Bohr kata. Okey, Louis de Broglie. Jangan sebut Broglie ya. Louis de Broglie. Okey. Dia cakap apa? Gelombang ni ataupun dia cakap cahaya ini mematuhi sifat kedualan. Nanti kita tengok apa itu kedualan. Benda-benda ni benda-benda baru awak akan tahu apa itu kedualan sebentar lagi. Louis de Broglie. Okey. Ini cikgu dah cerita kat awak, cikgu dah cerita jadi awak benda ni awak kena hafal. Okey, ini adalah ahli fizik yang klasik dan juga yang moden. Kena hafal, wajib hafal. Okey, jadi kalau soalan keluar apakah penemuannya, awak tahu inilah dia. Okey. Okey, kita tengok kuantum fizik. Yang ini cikgu nak ajar awak ni. Kuantum tenaga. Tenaga yang dibawa oleh cahaya itu, cahaya ni membawa tenaga. Tenaga yang dikeluar oleh cahaya itu dalam bentuk kuantum. Kuantum tu maksudnya apa? Kuantum tu maksudnya sebiji, sekotak kecil. Macam ni. Kuantum macam tu. Diskrit dia panggil sebagai diskrit. Bukan selanjar. Selanjar tu maksudnya satu rang macam tu, selanjar tak tenaga dia bawa oleh cahaya dalam bentuk diskrit, satu. Okey, dan juga tenaga diskrit ini bergantung kepada frekuensi. Maksud kalau frekuensi tinggi, energi yang dibawa oleh gelombang ataupun gelombang cahaya itu tinggi. Okey. Konsep selanjar ataupun tenaga diskrit dapat dijelaskan dengan menggunakan spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak ni yang cikgu cakap tu, Michael Jackson kena halau balik India Utara, 7 color tu. Okey, jadi kalau kat sini, yang ini kalau gunakan prism, tahu? Prism ni, prisma. Okey, prisma ni, contohnya prisma. Okey, ini cahaya putih. Okey, cahaya putih. Keluarkan prisma kat sini, dia akan dapat 7 color kat sini. Nampak ni. Ini dapat 7 color yang disusun macam ni. Nampak ni. Tu. Yang awak tahu merah ni, ini merah. Merah ni maksudnya dia punya lambda paling besar 750. Okey, dekat sini India Utara. Kat sini ungu kat sini dia punya lambdanya adalah 400. 400 apa? 400 nanometer. Nanometer ni maksudnya 400 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Masuk kat sini lambdanya paling rendah. Kat sini adalah lambda yang paling besar. Kat sini adalah 750 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, disusun macam ni. Jadi kat sini kalau awak tengok macam ungu, merah campur Michael Jackson. Merah dengan jingga ni seolah-olah macam bercantum. Nampak? Merah dengan jingga ni macam bercantum. Michael Jackson kena. Kuning pula. Kuning dengan jingga tu seolah bercantum lagi. Itu panggil sebagai selanjar. Okey. Tak ada jurang dia. Sebab dia bercantum. Okey. Kalau yang sebenarnya, kalau menggunakan satu lagi spektrum garis ni, kalau awak tengok kat sini,
Spektrum garis terhasil apabila suatu atom teruja merupakan garisan-garisan yang punya panjang pelumbang ataupun frekuensi yang tinggi. Bila kita guna mentol yang diperbuat daripada mercury, tadi just guna prism je. Ada prism, ni prism, cahaya putih dia akan keluar merah macam ni. Okey, ini dipanggil sebagai spektrum cahaya tampak. Okey. Tapi kalau kita guna lampu mercury, ni nampak lampu mercury. Ni kita guna lampu mercury. Okey, lampu mercury. Apa yang kita dapati bahawa spektrum ini, ni spektrum susun ini, okey, dia mengalami kewujudan yang tersendiri. Dia susun cantik kat situ. Dia ada jurang dia, nampak ni. Ni jurang dia. Dia jurang. Yang tadi kan dia bercantum. Contohnya merah dengan jingga tu dia bercantum. Tak, sekarang ni kalau awak tengok kat sini, awak tengok. Merah, jingga, kuning, ungu, dia ada jurang dia. Nampak? Yang ini yang kita dapat menggunakan lampu gas merkuri yang panas. Nampak? Dia ada jurang dia. Sama juga tadi kan? Sama juga. Kalau untuk ungu kan sama juga 400. Tapi 400 nanometer ke itu. 400 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Sama je yang tadi. Kan? Tadi pun sama. Kalau merah tadi 700 juga. 700 nanometer ataupun 700 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Sama saja. Tapi dia dah nampak ada jurang kat sini. Nampak? Kat sini nampak. Jurang. Ada gap kat situ. Okey. Yang ini dikenali sebagai spektrum garis ataupun spektrum diskrit. Tak selanjar. Tadi selanjar. Yang ini dipanggil sebagai spektrum selanjar. Nampak? Dia cantum-cantum. Susah nak tengok. Panjang gelombang sama. Kat sini dipanggil sebagai spektrum garis ataupun spektrum garis. Maksudnya ada gap antara satu sama lain. Okey, boleh ya? Jadi sama juga. Jadi dia disusun mengikut frekuensi. Okey. Oi, Syafiq pun masuk. Syafiq ya. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok teori kuantum Planck, Max Planck. Okey, dengan Albert Einstein dia kata adalah cahaya ni, okey, cahaya ni membawa tenaga dan dipanggil sebagai foton. Okey, jadi maksudnya kat sini cahaya tu membawa tenaga dan dikenali sebagai foton. Okey, jadi tenaga cahaya yang wujud dalam bentuk paket tenaga dikenali sebagai foton. Maksudnya kat sini ni tenaga macam ni, nampak ni. Ini semua tenaga ni. Tenaga yang oleh gelombang cahaya dikenali sebagai foton. Okey, diskrit tu maksudnya kotak-kotak kecil. Jadi ini panggil sebagai foton. Jadi sebenarnya foton ini merupakan tenaga dan dia bergantung kepada frekuensi. Okey, E ni apa? E ni adalah tenaga foton. E itu energi ya. Energi yang itu merujuk kepada foton. F ini adalah merujuk kepada frekuensi. Masuk dekat sini dia cakap apa? Dia cakap kalau frekuensi tinggi, energi foton itu tinggi. Jadi dapat formula E sama dengan HF. E itu adalah tenaga foton. H itu adalah pemala Planck. Okey, tak perlu hafal ya. 6.63 darab 10 kuasa negatif 4 joule second. F itu adalah frekuensi gelombang cahaya. Okey, awak tahu sebelum ni awak belajar gelombang. V sama dengan F lambda. Pernah jumpa tak perkataan ni? Pernah jumpa tak? Darwish, pernah jumpa tak perkataan V sama dengan F lambda? Darwish, on mic Darwish. Alif. Alif. Pernah jumpa perkataan F sama dengan lambda? V sama dengan F lambda? Okey. Tapi ya betul. Ini adalah halaju gelombang. Okey, ini adalah halaju gelombang. Tapi untuk cahaya kita akan ganti V sama dengan C sama dengan F lambda. C ini apa? C ini adalah halaju cahaya
dalam vacuum. Jadi kita akan ganti C sama dengan F lambda. Asalnya V F lambda. Jadi kat sini sebab dia guna cahaya, C sama dengan F lambda. Okey. Jadi kat sini awak dapat frekuensi sama dengan C per lambda. Jadi awak dapat macam tu. Ini apa? Ini adalah laju cahaya dalam vacuum. Okey. Nilainya sama iaitu nilainya ni 3 darab 10 kuasa 8. Jadi kalau awak masuk balik persamaan dia tadi, persamaan tadi apa? E sama dengan HF kan? Okey, F ni kat sini cuba ajar awak. Okey. Kerana ni first time memang awak rasa confused sikit. H frekuensi kan kat sini. Daripada sini awak ganti kat sini C per lambda. Jadi awak akan dapat H C per lambda. Dekat sini. Tak apa, nanti kita akan tengok. Jadi tenaga foton boleh dikira dengan menggunakan formula H itu adalah pemalar Planck, C itu adalah laju cahaya dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8, lambda panjang gelombang. Okey, kuantum cahaya. Okey, dia kata kat sini tenaga foton tu F dia semakin frekuensi tinggi, tenaga foton pun semakin bertambah. Okey, itu awak kena tahu. Okey, formulanya tadi apa? E sama dengan H C per lambda. Okey. Jadi ini adalah kuantum tenaga. Tenaga ni dibawa, cahaya ni membawa tenaga dalam bentuk kuantum. Kuantum tu apa? Kuantum tu diskrit lah. Sebiji macam ni. Okey. Jadi kalau cikgu ajar awak tadi, ini tenaga foton E sama dengan HF, ataupun kalau awak buat kat sini, awak tukar jadi kat sini, akan dapat HC per lambda. Bezanya kat sini, teori kata tenaga yang dibawa oleh teori klasik yang lama kata tenaga yang dibawa itu dalam bentuk selanjar. Selanjar tu maksudnya selebuk, segempul macam ni. Betul tak? Tapi sebenarnya tenaga yang dibawa oleh gelombang cahaya itu adalah bentuk diskrit, satu-satu-satu. Okey? Ataupun dalam bentuk kuantum. Okey? Diskrit ataupun kuantum ataupun paket-paket halus. Okey. Jadi inilah sebenarnya sifat kedualan. Apa itu sifat kedualan? Kedualan ni maksudnya kat sini dia kata yang pertama, cahaya ini bersifat gelombang. Jadi bila kita cakap gelombang, dia akan mengalami apa? Dia akan mengalami pembelauan dan juga interference. Sifat gelombang, kalau kita sebut gelombang, dia mesti ada pembelauan dan juga interference. Dia kata cahaya ini adalah gelombang. Okey. Nombor satu. Okey, kemudian dia kata objek seperti bola pingpong bersifat zarah. Tadi gelombang. Zarah pula. Zarah ni sebab apa? Bila kita sebut zarah, dia mempunyai momentum dan juga dia akan ada tenaga dan dia boleh berlanggar satu sama lain. Tadi gelombang, sekarang zarah, benda yang berbeza. Okey, ini nombor dua. Tetapi pada tahun 1924, Louis de Broglie dia kata bahawa semua zarah ni boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Maksudnya, semua objek boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Maksudnya, dia akan mengalami pembelauan dan juga interference. Ini dikeluarkan oleh Louis de Broglie. Okey, nombor 3. Namun, zarah-zarah yang berjisim besar susah nak nak menunjukkan ciri-ciri gelombang. Maksudnya kalau zarah tu jisim tinggi, dia hanya bersifat zarah saja, dia tak boleh bersifat gelombang. Okey, jadi zarah ni hanya boleh menunjukkan gelombang untuk jisim-jisim yang sangat ringan. Zarah ringan, contohnya elektron, proton dan neutron. Maksudnya dia boleh bersifat zarah dan dia boleh bersifat gelombang. Bila ada zarah, ada gelombang, yang ini dikenali sebagai kedualan. Maksudnya dia zarah. Zarah ni maksudnya dia mengalami momentum. Dan dia juga mengalami gelombang. Gelombang ni maksudnya dia mengalami pembawalan ataupun interference. Okey.
Tapi syarat dia mesti jisim yang ringan. Contohnya elektron, proton ataupun neutron. Okey, boleh faham Jadi dekat sini maka momentum suatu zarah dengan panjang gelombang, okey, kita dapat lagi. Okey, ini lambda ini apa? Ini lambda ini adalah panjang gelombang, lambda. H ini ada apa? H ini adalah pemalar Planck. Okey, P ini adalah momentum. Jadi kita dapat formula seterusnya iaitu H lambda sama dengan H dengan P. Okey, ini syarat dia mesti dia bersifat dia punya jisimnya sangat rendah. Okey, baru boleh guna formula ini. Ataupun semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang yang dihasilkan. Jadi juga kalau dia tadi pada lambda ini kita boleh guna lagi sebenarnya lambda sama dengan H per M per V. H itu apa? H sama juga ini adalah pemalar Planck, M ni jisim, V ini adalah laju ataupun awak boleh guna lagi satu formula adalah H sama dengan punca kuasa 2M per K. M tu adalah M tu mass, K itulah tenaga kinetik. Bila dia bergerak, dia membawa tenaga kinetik. Nanti kita akan tengok soalan supaya kita nampak formula mana yang kita kena guna. Okey. Okey, sifat kedualan. Okey. Okey, ni supaya awak nampak Okey, dia kata zarah ni hanya menunjukkan sifat gelombang apabila dia mempunyai jisim yang sangat rendah. Contohnya kat sini kalau awak tengok kat sini, bola. Macam bola, guli pasir ni, jisim mass ni tinggi, jisim dia tinggi. Dia tak boleh tunjuk ciri-ciri gelombang. Okey. Kemudian kalau awak tengok kat sini, elektron ni dia kata ini sebagai zarah. Kemudian dia juga boleh bertindak menunjukkan sifat gelombang. Jadi dia buat satu eksperimen, bila dia buat gelombang eksperimen dia akan contoh ciri pembelauan. Okey. Bila buat eksperimen satu elektron, okey awak tengok satu elektron. Okey, dia satu elektron kemudian satu lapisan grafi nipis. Contoh ini lapisan grafi nipis. Ini elektron, dia pancar elektron, lapisan grafi nipis, dia akan nampak hijau. Ini sebenarnya adalah pembelauan. Okey, ini adalah pembelauan. Awak nampak ni, itu adalah pembelauan. Okey. Jadi, dia tahu elektron sebenarnya menunjukkan sifat kedualan. Kedualan ni maksudnya dia adalah zarah dan dia juga adalah gelombang. Itu dipanggil sebagai kedualan. Okey. Ini memang biasalah. Ini saya nampak laser, awak nampak. Saya nampak, awak nampak ni. Jadi, elektron adalah menunjukkan sifat kedualan. Okey. Jadi ini membuktikan betul lah hipotesis de Broglie. Dia kata de Broglie ni zarah itu boleh menunjukkan ciri-ciri sifat-sifat gelombang. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, tapi elektron panjang gelombangnya sangat kecil iaitu 1000 sampai 10,000 kali lebih pendek daripada cahaya. Jadi kalau awak tengok kat sini, ni apa beza dia? Bezanya kat sini adalah ini menggunakan mikroskop elektron, ini menggunakan mikroskop cahaya. Apa yang kita nampak ialah apabila kita menggunakan mikroskop elektron, pembesaran nampak ni sel-sel darah merah ni sel-sel darah merah lebih jelas. Inilah mikroskop elektron, yang ini adalah mikroskop cahaya. Okey. Okey, jadi cikgu dah cerita kat awak. Okey, jadi kalau sebut kedualan, dia mempunyai sifat gelombang dan juga mempunyai sifat zarah. Dengan syarat, dia mesti jisim yang rendah. Okey. Okey, contohnya proton. Proton dengan neutron ni jisimnya rendah. Jadi dia akan menunjukkan sifat kedualan. Iaitu dia bersifat gelombang dan dia juga bersifat zarah. Okey. Ini cikgu dah ajar awak tenaga foton yang tadi. Foton yang dibawa oleh cahaya membawa tenaga dalam bentuk diskrit dikenali sebagai tenaga foton. Okey, cikgu dah cerita kat awak tadi. Okey. Okey, ini pun sama. Kalau satu foton, itu kalau satu foton, satu diskrit kat sini. Okey, apa itu kuasa foton? Kuasa foton ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa satu saat. Itu kuasa foton. P itu power. Okey, power. Jadi, dalam masa satu saat, berapa tenaga yang dipindahkan dalam masa satu saat? Jadi kalau awak tengok, jadi formulanya adalah P sama dengan NFF. P itu kuasa foton dalam bentuk watt, unitnya watt. N ni adalah bilangan foton. Maksudnya foton tu tekan satu macam tu.
Dia kan banyak. Kalau ada 5 foton lah. Ni 5. So, ada 5 discrete, 5 foton. Okey. H tu adalah pemalar Planck. F itu adalah frekuensi dalam bentuk Hertz. Ataupun kalau awak nak tukar, dia akan jadi, sebab F ni sebenarnya dalam bentuk apa? Kan awak tahu, V sama dengan F lambda. Tapi sebab ini hal laju cahaya, C sama dengan F lambda. Jadi F sama dengan C per dengan lambda. Benda ni dia bawa kat sini. Okey. Jadi akan dapat NH per lambda. Okey, kita tengok nanti. Okey, kita tengok satu soalan. Okey, ni cikgu tak nak ajar awak boleh tengok sendiri. Okey, boleh tengok ni. Okey, kita tengok satu soalan supaya awak nampak. Okey. Hitungkan tenaga foton bagi gelombang elektromagnet ultra ungu dengan panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan 390 N. N tu apa? Nanometer. Nano. Jadi awak tahu. Jadi dia nak cari E. H ni pemalar Planck. H tu adalah pemalar akan dibagi dalam soalan. C ni adalah hal laju cahaya. Memang 3 darab 10 kuasa 8. Lambda ni. Jadi awak gunalah formula ni. Okey, awak isi je lah. H di mana? Ni adalah H. Okey, ni adalah H. Okey. C ni adalah hal laju cahaya. Cahaya je yang hijau ni lah. Okey. 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 Kemudian lambda ni berhati-hati. Sebab lambda ini adalah yang awak dapat 390 nano. Ini nano ni. Maksudnya 390 darab 10 kuasa negatif 9 min. Sebab itu. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat 5.1 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, boleh Boleh faham tuan? Okey, lama sikit hari ni. Boleh Ainul? Okey. Semua ni pada Google Classroom cikgu dah download. Okey. Boleh? Jadi untuk okey, Ainul bagus dah. Awak on mic tak apa Ainul. Cikgu pakai earphone cikgu boleh dengar. Okey. B. Nyatakan dan terangkan sebarang perubahan tenaga foton jika panjang gelombang elektromagnet bertambah. Okey, dia kata dalam teori fizik moden mengatakan bahawa energi ini, awak tahu kena tahu. Energi ini merah. Okey, ini panjang sikit Frekuensi tinggi, lambda rendah, energi pun tinggi. Itu konsep dia. Energi tinggi apabila frekuensi tinggi. Dan dapat frekuensi tinggi, lambda kena berkurang. Sebab hubungan antara lambda dengan frekuensi adalah berkadar songsang. Jadi daripada sini, jaga E berkadar songsang dengan panjang gelombang. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi yang lain-lain tu cikgu rasa awak